Tragedi Tanjung Kupang, 4 Disember 1977. Selain misteri kehilangan pesawat Malaysia Airlines MH370 yang hilang pada Mac 2014, persoalan membabitkan insiden rampasan pesawat MH653 yang berlaku pada 4 Disember 1977 juga masih belum dapat dirongkai sehingga kini. Pesawat Boeing 737 hingga 2H6 itu telah terhempas di Tanjung Kupang, Johor selepas dipaksa meneruskan penerbangan ke Singapura. Insiden ini merupakan peristiwa pertama rampasan pesawat yang berlaku di Malaysia. Tragedi ini adalah merupakan kemalangan pertama dan yang paling buruk pada waktu itu buat Malaysia Airlines dengan meragut kesemua 93 penumpang serta 7 anak kapal. Penerbangan 653 telah berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Bayan lepas dari landasan 22 tepat jam 7.21 PM untuk ke lapangan terbang antarabangsa Subang yang kini dikenali sebagai Lapangan Terbang Sultan Abdul Aziz Shah. Penumpang dalam penerbangan tersebut termasuk Menteri Pertanian Malaysia iaitu Datuk Ali Haji Ahmad, Pengarah Jabatan Kerja Raya iaitu Datuk Mahfuz Khalid dan Duta Besar Cuba ke Malaysia. Juruterbang pesawat tersebut ialah Kapten G.K. Ganjoor. Pada jam 7.54 PM, sewaktu berada pada altitud 4,000 tanda pagar kaki di atas Batu Arang dan sedang menurun menuju landasan 33, Kapten G.K. Ganjoor telah melaporkan kehadiran perampas yang tidak dikenali ke Menara Subang. Pesawat Boeing 737 hingga 200 itu kemudiannya telah terhempas di Tanjung Kupang, Johor di kawasan Berpaya Bakau pada kira-kira jam 8 suku malam yang telah membunuh kesemua penumpang dan anak kapal berjumlah 100 orang 45 tahun yang lalu. Tragedi ini merupakan yang terburuk dalam sejarah syarikat penerbangan ketika itu. Menurut laporan, juruterbang yang bertanggungjawab mengendalikan pesawat tersebut telah memberikan amaran kepada Menara Kawalan Lapangan Terbang Subang 20 minit sebelum tragedi itu berlaku. Mesej yang disampaikan ke Menara Kawalan memberitahu bahawa pesawat tersebut telah dirampas oleh kumpulan tentera merah Jepun Japanese Red Army yang memiliki bahan letupan bersama mereka. Pendaratan yang dijadualkan di lapangan tersebut terpaksa dibatalkan dan pesawat tersebut menuju ke Singapura. Berikut adalah butiran terperinci mengenai tragedi ini. 7.21 PM, pesawat MH653 berlepas dari Pulau Pinang menuju ke Kuala Lumpur dengan 93 penumpang dan 7 kru kapal. 7.46 PM, pesawat berada di ruang udara Batu Arang di ketinggian 4,000 tanda pagar kaki. 7.47 PM, juruterbang menghubungi Menara Kawalan dan memberitahu 653 going around, dan mesej itu dibalas oleh Menara Kawalan dengan 653 is clear to land, surface wind calm. Ketika ini terdapat pesawat lain yang menunggu pelepasan untuk mendarat di lapangan terbang yang sama selepas MH653. Juruterbang pesawat tersebut bertanya, "What's your problem?" Yang mana dijawab juruterbang MH653, "We have emergency on board." Pesawat kedua meminta Menara Kawalan memeriksa dengan lebih lanjut. Kru MH653 kemudian memberitahu, "We have a hijacker on board." 7.49 PM, MH653 memberitahu, "Maintaining 3,000 coming over Kuala Lumpur, beacon in 2 minutes. Hijacker on board," dan dibalas Menara Kawalan, "Cleared to land on runway 33 with number delay." MH653 kemudian membalas, "We are now proceeding to Singapore," dan bertanya, "Understand message received?" Menara Kawalan membalas, "Message received, understood." 8.05 PM, mengikut prosedur biasa, Pusat Kawalan Kawasan di Kuala Lumpur memberitahu Pusat Kawalan Kawasan Singapura tentang perkara ini dan meminta agar membenarkan MH653 terbang di ketinggian 21,000 tanda pagar kaki. 8.08 PM, Pusat Kawalan Singapura memberikan pelepasan pada ketinggian 11,000 tanda pagar kaki dan seminit kemudian MH653 melaporkan bahawa ia mula menurun. 8.12 PM, pelepasan seterusnya diberikan oleh Pusat Kawalan Singapura untuk pesawat menurun ke ketinggian 7,000 tanda pagar kaki. Pusat Kawalan kemudian menghantar mesej seterusnya namun tidak diterima kemungkinan disebabkan terputus hubungan menyebabkan prosedur kecemasan dimulakan oleh kedua-dua Pusat Kawalan Kuala Lumpur dan Singapura. 8.30 PM, menurut laporan polis, MH653 sedang menuju ke Tanjung Kupang di Mukim Gelang Patah, Johor ketika ini.
Saksi di darat termasuklah konstabel polis yang kemudiannya melaporkan nahas itu dengan segera di balai polis berdekatan. Menurut saksi berkenaan, pesawat MH653 meletup di udara, semua lampu terpadam dan beberapa saat kemudian ia terbabas lalu menjunam ke tanah diikuti dengan letupan kedua. Pihak polis di Johor kira-kira 56 km daripada lokasi nahas dengan segera melancarkan operasi menyelamat terdiri daripada ambulans, kereta bomba dan kenderaan penyelamat lain termasuk sepasukan polis, perubatan dan kaki tangan lain. Mereka tiba di tempat kejadian selepas jam 10 malam. Mangsa nahas antara mangsa-mangsa yang diketahui butiran termasuklah kru GK Ganjoor Juruterbang Kamaruzaman Jalil, pembantu juruterbang Karim Tahir dan On Jaafar, pramugara Sharifah Sidah Syed Mohammad dan Azian Borhanuddin, pramugari. Penumpang Datuk Seri Haji Ali bin Haji Ahmad, Menteri Pertanian. Tan Sri Mahfuz Khalid, Ketua Pengarah Jabatan Kerja Raya. Datuk Haji Khalid Mohamad, Pengarah Kerja Raya Bahagian Tentera. Abu Bakar Othman Merican, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Perikanan. Tut Fadzil, Setiausaha Politik Datuk Seri Haji Ali. Mario Garcia Incaus Tegui dan isterinya, Duta cuba ke Malaysia. Teori rampasan pesawat MH653 terdapat beberapa teori yang menyebabkan berlakunya insiden menyayat hati ini. Antaranya termasuklah persegi kecil hitam pesawat MH653 telah dirampas oleh ahli tentera merah Jepun. Walau bagaimanapun, teori ini telah dinafikan oleh Tan Sri Azali Shafii yang merupakan Menteri Dalam Negeri ketika itu. Persegi kecil hitam pesawat MH653 dirampas oleh kumpulan militan Vietnam. Teori ini dibuat berdasarkan penahanan 3 ahli militan Vietnam oleh Singapura berikutan rampasan pesawat DC-3 Air Vietnam sebelum insiden rampasan MH653. Teori ini mencadangkan bahawa kumpulan militan ini mungkin merampas MH653 untuk membebaskan 3 ahli yang ditahan. Persegi kecil hitam pesawat MH653 dirampas oleh penentang kerajaan Cuba, namun ia tidak mempunyai sebarang sokongan, tuduhan aktiviti pengganas. Laporan penyiasatan telah dikeluarkan pada tahun 1978, tetapi pengenalan perampas tersebut sama ada tidak diketahui atau tidak didedahkan. 2 hari selepas tragedi nahas ini, laporan akhbar menyatakan bahawa pelaku adalah berseorangan namun identitinya tidak dapat dipastikan. Hubungan antara tragedi ini dengan kumpulan tentera merah Jepun tidak dapat dipastikan disebabkan kesemua daripada mereka yang menaiki pesawat tersebut telah terbunuh. Masalah lain juga timbul termasuklah kesukaran untuk mengebumikan mereka yang terbunuh kerana identiti mangsa-mangsa juga tidak dapat dikenal pasti. Ia disebabkan oleh kemalangan yang tersangat dahsyat membuatkan mayat-mayat berada dalam keadaan tidak sempurna. Menurut laporan, cebisan-cebisan mayat bertaburan di dalam paya dan ada yang tersangkut di atas pokok berhampiran, juga ditemui beberapa pucuk senjata api dipercayai milik penumpang. Cebisan mayat tersebut kemudian dipungut dan dikumpulkan lalu dikebumikan di perkuburan khas Jalan Kebun Teh, Johor Bahru. Pada hari Jumaat, 9 Disember iaitu 5 hari selepas kejadian berlaku, upacara pengebumian dilakukan mengikut adat dan ajaran agama termasuklah Islam, Kristian, Buddha dan Hindu. Siasatan dari kotak hitam pesawat. 9 bulan selepas tragedi nahas, satu laporan rasmi yang mengandungi hasil siasatan terhadap kotak hitam MH653 telah didedahkan. Menurut laporan, juruterbang dan salah seorang daripada kru pesawat telah ditembak mati lebih awal oleh perampas sebelum pesawat meletup. Terdapat rakaman suara yang kedengaran 3 detik tembakan dan rayuan oleh Kapten GK Ganjoor sebelum ditembak, yang berbunyi, "Number, please, don't." Juga kedengaran suara yang menyebut, "You bluffers," oleh suara yang tak dikenali sebelum bunyi tembakan kedengaran. Antara suara lain yang kedengaran adalah perbualan bahasa asing. Pesawat tersebut mula menjunam sebaik sahaja tembakan tersebut berlaku. Laporan rasmi tersebut juga memberitahu bahawa tiada letupan yang berlaku ketika pesawat berada di udara. Sumber, Google rujukan, 1 SJ Post 2. Malaysian Review 3. Arkib Negara.